Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP. Oke, baiklah, kita sudah terpaksa belajar di dalam keadaan online. Tidak dapat bertemu, tapi cikgu akan buat video mengenai bab 3, yaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Baiklah, cikgu tidak akan terangkan panjang lebar macam dalam buku teks. Cikgu akan cuba untuk terangkan secara ringkas. Ya, baiklah. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dipengaruhi oleh iklim, bentuk muka bumi, tanah dan saliran. Okey, ulang semula. Iklim, bentuk muka bumi, tanah dan saliran. Iklim merangkumi suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari. Okey, seterusnya bentuk muka bumi merujuk kepada ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut seperti kawasan tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Ketiga, tanah. Lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Contohnya, tanah Cernozem, permafrost, aridisols, latosol, potsol dan terra rosa. Di saliran merujuk kepada ciri-ciri pola aliran dan cawangan sungai serta kuantiti airnya. Baik. Sekarang cikgu akan menerangkan dengan lebih khusus mengenai faktor-faktor tadi yang mempengaruhi persekitaran fizikal. Okey, mengenai pertama sekali tadi ialah bentuk muka bumi, iaitu tanah tinggi. Ya. Mengikut Jabatan Ukur dan Pemetaan 2016, kawasan tanah tinggi adalah kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Bererti kawasan-kawasan yang di bawah 180 meter adalah kawasan tanah rendah dan melebihi adalah kawasan tanah tinggi. Tumbuhan semula jadi adalah berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1.200 meter dari aras laut. Contohnya, yang berada di kawasan tanah tinggi, pokok oak, laurel, lumut dan paku pakis. Hidupan liar di kawasan tanah tinggi pula ialah tupai, kambing gurun dan serigala. Okey. Di kawasan tanah pamah di Malaysia dan Amazon di Brazil diliputi hutan hujan tropika. Hutan ini mempunyai jenis pokok seperti meranti, cengal, merbau jelutong dan seraya. Itu di dalam Malaysia saja seraya ada. Dan pokok wimba, lapuna, ficus, getah dan Brazilian mahogany yang terletak di Brazil lah. Ini yang kawasan Amazon. Okey. Negara Thailand, Laos, Myanmar, India, Filipina dan Bangladesh pula diliputi oleh hutan monsun tropika. Okey, tidak sama ya. Kalau Malaysia tadi ialah hutan hujan tropika, tetapi di kawasan yang cikgu sebutkan tadi ialah hutan monsun tropika. Contohnya, tumbuhan yang terdapat di kawasan ini ialah jati, cendana, damar, teak, sal, mahogani dan pinkado. Wah, ada. Okay. Tanah pamah di tasik Great St. Lawrence, Kanada diliputi oleh hutan conifer. Okey, nanti cikgu tunjukkan gambar rajanya. Kawasan hutan juga didiami hidupan liar seperti habitat dan kawasan sumber makanan mereka. Contohnya, kawasan hutan hujan tropika di Malaysia seperti gajah, badak sumbu, harimau,
Manakala di Amazon pula hidupan liarnya seperti anaconda dan ikan piranha. Oke? Terdapat beberapa contoh lain kawasan tanda paman utama dunia, yaitu dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Kongo di Afrika, lembangan Ganges Brahmaputra dan di India, dan lembangan Murray. Pinggir laut. Kawasan pinggir laut merujuk kepada pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan paya air masin. Tumbuhan di kawasan ini bersifat tahan tiupan angin. Nah, biasalah, tinggal di tepi laut mesti angin kuat. Dan air laut seperti tahan dengan air laut seperti pokok bakau, pokok kelapa, bintang gor laut, jemerlang laut, mengkuang laut, semak samun, dan pokok tapak kuda. Hidupan liar yang hidup di kawasan ini seperti ular, ketam, siput, dan anjing laut dan umang-umang. Oke, nanti cikgu tunjukkan gambar ya. Saliran seperti dari segi saliran seperti sungai dan tasik mempengaruhi jenis taburan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Yang bersaliran baik. Oke, kita tahu kawasan yang bersaliran baik ini ialah kawasan yang tidak mempunyai takungan air. Airnya sentiasa mengalir. Oke, bersaliran baik ya. Terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, kawasan cerun bukit dan tanah pamah. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti di hutan tropika, di hutan monsun tropika, hutan konifer, dan hutan Mediterranean. Hidupan liar pula seperti badak sumbu, harimau, gajah, rusa, kijang, dan mus. Oke, bersaliran buruk. Kawasan rendah seperti paya air tawar dan air masin. Kita tahu merupakan kawasan yang sentiasa bertakung, jadi dikatakan sebagai bersaliran buruk. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup memerlukan air yang banyak, mampu hidup di dalam air sepanjang masa seperti bakau, nipah, dan mengkuang. Hidupan liar yang hidup di kawasan ini ialah memerang, buaya, biawak, ular, dan burung syubil. Tanah ialah lapisan atas. Dari segi tanah ialah lapisan atas permukaan bumi yang terhasil daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik ialah hasil perebutan daripada sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik merujuk kepada hasil pemecahan batuan akibat proses luluh hawa. Jenis tani adalah berbeza-beza mengikut jenis iklim, seperti tani Chernozem di kawasan padang rumput sederhana, tani permafrost di kawasan hutan tundra, tani aridisols kawasan gurun panas, tani latosol di kawasan hutan hujan tropika. Ini penting nih, selalu masuk exam nih. Tani latosol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Tani podzol di kawasan hutan konifer, dan tani terra rosa di kawasan hutan Mediterranean. Iklim, terakhir sekali, merupakan faktor utama yang mempengaruhi taburan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Itu terdapat beberapa contoh iklim diambil untuk menunjukkan tumbuhan-tumbuhan semula jadi di kawasan berkenaan, yaitu iklim gurun panas, iklim monsun tropika, iklim Siberia, dan iklim Laurentia. Oke, ada jadwal, nanti cikgu akan masukkan di dalam video ini. Oke, stay tune untuk bab 4 nanti cikgu akan masukkan ke dalam YouTube. Oke, nonton dan sebarkan, subscribe, like semua. Oke, terima kasih. Kelas tamat.